Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat bersama-sama insya-Allah meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, yang merupakan kitab perbahasan tasawuf, yang mana hadirin wal hadirat hafizakumullah, di dalam serambi ilmu online kita ini, kita pada hari ini berada pada juz 1 kitab Siyarus Salikin dengan cetakan yang ada di depan saya, pada bab ke-9 iaitu adab-adab doa dan kelebihannya, dan juga berada pada muka surat 497 tuan-tuan dan puan-puan, 497, iaitu kita berada pada perbahasan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Keempat, seyuknyanya ia merendahkan suaranya. Merendahkan suaranya pada ketika berdoa itu antara sir perlahan dan jahar nyaring. Jadi bukan macam ni, tapi antara kuat sikit tapi tak kuat sangat. Antara. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu innal ladzi tad'una laysa bi asamma wala ghaibin. Innal ladzi tad'una bainakum wa baina a'naqi rikabikum. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang bermaksud artinya, hai manusia, bahawa Tuhan yang kamu pinta doa kepadanya itu tiada ia ghaib daripada kamu. Tuhan yang kamu seru itu antara kamu dan antara leher kendaraanmu. Bainaku wa baina a'naqi rikabikum. Berarti apa? Bila kita berdoa tu Allah Maha mendengar, tak perlu nak menjerit. Itu tak. Melalak. Tak. Nak kedukuan. Kadang-kadang semangat terlebih tapi tak ada ilmu. Kita tak boleh macam tu. Kita kena jalankan hidup ini dengan ilmu. Sebab itu kena mengaji. Sebab itu kena ada ilmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bukan hanya slogan perjuangan tapi tidak ada ilmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka dalam hari ini, dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada firman Allah Taala, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Artinya, dan jangan engkau jahar dengan solatmu dan jangan engkau sirkan dengan dia, yakni doa kamu. Maksudnya jangan kita terlalu jerit tapi jangan pula kita tak bunyi langsung. Ini maksud daripada hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebutkan di sini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut di sini, yaitu dan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, yaitu artinya berdoalah akan Tuhan kamu. Berdoalah akan Tuhan kamu padahal merendahkan diri kamu dan khafikan suara kamu, yakni perlahankan akan dia. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Ini maksudnya. Surah Al-A'raf ayat 55. Kelima, tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, bahawa jangan memberatkan akan diri kamu akan sajak di dalam berdoa itu. Jadi jangan pula nak doa ni jadikan sajak, nak menyusahkan. Tak. Kita doa, kita minta kepada Allah SWT. Itu patutnya. Iaitu jangan memberatkan akan diri kamu akan sajak di dalam berdoa itu. Kerana sabda Nabi SAW,
iyyakum wasyaja'a fid du'ai hasba ahadikum ay yaqula Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amali wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qauli wa amalin. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim, seperti yang ditahrij oleh Al-Imam Al-Iraqi. Artinya takuti oleh kamu, iaitu takuti olehmu akan sajak di dalam berdoa itu, memadalah seorang kamu mengata di dalam doanya itu, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qauli wa amalin. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya aku memohonkan akan dikau akan syurga dan barang yang menghampirkan kepadanya daripada perkataan dan amal, dan aku meminta peliharakan dengan dikau daripada api neraka dan barang yang menghampirkan kepadanya daripada perkataan dan amal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah bahawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, tapi semuanya dengan sederhana. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan, dan juga perlulah iaitu dengan bahasa yang mudah, yang bukan dengan menyusahkan, seperti menggunakan istilah-istilah yang susah. Tidak, senangkan, mudahkan. Kerana kita minta kepada Allah SWT, yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat kepada keikhlasan kita ketika kita berdoa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawa murad, maksud dia kehendak dengan bersajak itu, iaitu disusah-susahinya daripada perkataan doanya itu dengan bersajak, kerana yang demikian itu tiada munasabah dengan berdoa itu. Nak bersajak tu bukan orang nak berdoa. Nak masuk meminang bersajak tak apa. Tapi kalau nak berdoa kepada Allah, tak payahlah nak bersajak. Ini contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bersajak kerana demikian itu tiada munasabah dengan berdoa itu. Kerana berdoa itu hendaklah dengan merendahkan diri dan menghinakan akan dia dan hadir hati. Sedangkan bersajak-sajak di dalam doa itu menafikan yang demikian itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan ada pun doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersajak-sajak itu, maka iaitu tiada dengan disusah-susahinya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud wa rukka'is sujud al mufina bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Ini yang bermaksud Allahumma inni as'aluka, iaitu aku memohon, oh Allah, aku mohon kepadamu keamanan pada hari ancam nanti, hari-hari akhirat nanti. Wal jannata yaumal khulud, dan syurga pada hari berkekalan. Ma'al muqarrabina syuhud, dengan yang didekati, yang menyaksikan, waruka'is sujud, dan segala rukuknya orang-orang yang sujud, wal mufina bil uhud, dan orang-orang yang menunaikan janjinya, innaka rahimun wadud, sungguh engkau yang maha pengasih lagi maha mengasihani, wa anta taf'alu ma turid, dan engkau melakukan apa yang kau kehendaki. Atau barang sebagainya, atau sebagai doa-doa yang lain, maka iaitu tiada dengan disusahinya. Tak perlu kepada yang susah-susah. Yang mudah-mudah sahaja akan saja itu. Dan seyuknya hendaklah dihinggakan doa itu atas barang yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in, dan barang apa lafaznya itu sunat diikuti, dan jangan ia mengarang sajak dengan sendirinya pada ketika membaca doa
itu. Adapun barang yang diilhamkan lafaz doa itu tiada difikirkannya, sebab kalau nak kata ini ilham daripada Allah, dia tak fikir. Ilham datang terus. Dia macam terus keluar. Itu ilham. Tapi ini difikirkannya nak bersajak, tak. Dengan bersusah-susah akan sajak itu, maka iaitu tiada mengapa seperti kebanyakan doa daripada Nabi SAW dan daripada sahabat Nabi SAW dan daripada tabi'in dan daripada awliya yang arifin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keenam, seyogyanya berdoa itu dengan tadarruk dan khusyuk. Sebaiknya dengan berdoa itu dengan tadarruk dan khusyuk dan rahbah. Dan makna tadarruk itu menyatakan papanya dan sangat hajatnya, itu namanya tadarruk. Ya Allah, aku ni orang yang lemah, orang yang susah, orang yang apa. Itu namanya tadarru'au wa khafiyatan. Tadarru'a. Tadarru' itu adalah menyatakan papanya dan sangat hajatnya. Dan makna khusyuk itu iaitu merendahkan diri dan menghinakan akan dia. Itu namanya khusyuk, merendahkan diri dan menghinakan akan dia. Dan makna rahbah itu iaitu khauf, yakni takut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Maksudnya, artinya bahawasanya adalah mereka itu bersegera di dalam berbuat kebajikan dan berdoa mereka itu akan kami, padahal mereka itu gemar dan takut. Seperti dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90. Dan sabda Nabi SAW, Inna Allaha idza ahabba abda batalahu hatta yasma'a tadarru'ahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami, rawahu ad-Dailami, iaitu fi Musnadil Firdausi, dalam kitab Musnadil Firdaus. Jadi Dailami ini dia ada mengarang kitab hadis bernama Musnadil Firdaus, seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Erti daripadanya adalah bahawasanya Allah Ta'ala itu apabila kasih ia akan hambanya, maka didatangkan akan dia balak hingga mendengar Allah Ta'ala akan tadarruknya itu, yakni pinta orang yang papa dan sangat hajatnya itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketujuh, seyogyanya bahawa diputuskan dan yakinkannya bahawa doanya itu diterima oleh Allah Ta'ala dan benar akan harapnya pada doa itu. Iaitu apa seyogyanya bahawa diputuskan dan yakinkannya bahawa doanya itu diterima oleh Allah. Kita kena yakin bahawa Allah menerima, mengkabulkan doa tersebut. Dan benar akan harapnya pada doa itu, dan kita benar dan kita harap doa tersebut kerana sabda Nabi SAW, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Dailami di dalam Musnadil Firdaus. Jadi salah satu hadis yakni sumber Imam Al-Ghazali yang paling banyak menukil juga adalah daripada kitab Musnadil Firdaus oleh Al-Imam Ad-Dailami. Artinya, pinta oleh kamu doa akan Allah Ta'ala padahal kamu yakin dengan diperkenankan. Jadi kalau minta tu kita yakin, muqinuna bil ijabah. Kita yakin doa kita dimakbulkan oleh Allah. Kalau kita dah memang tak makbul ni, kita doa, itu tak bersungguh namanya. Kita kena bersungguh. Bila kita minta kepada Allah SWT itu, biar bersungguh dengan harapan ia makbul. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu dia kata, olehmu Allah itu tiada memperkenankan padahal kamu yakin dengan diperkenankan, dan ketahui olehmu bahawa Allah itu tiada memperkenankan doa daripada hati yang lalai. Kalau kita tak niat bersungguh-sungguh, kita berdoa macam tak nak, ini nama dia hati yang lalai, susahlah. Yakni tiada hati, tiada hadir hati serta Allah Ta'ala. Jadi yang mana hatinya tidak hadir, tidak hudur. Tidak hudur apabila kita berdoa kepada Allah SWT, ini mungkin akan menyebabkan tidak mustajab doa tersebut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Kedelapan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, seyogyanya bahawa ia bersungguh-sungguh berdoa itu dan mengekalkan akan dia dan mengulang-ulangi
akan doa itu. Jadi sebaiknya dia bersungguh-sungguh bila berdoa. Berdoa tu dia sungguh-sungguh. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ya hayyu ya qayyum. Contoh dia. Dan mengekalkan akan dia dan mengulang-ulangi akan doa tersebut. Doa tersebut diulang-ulangi. Kerana sabda Nabi SAW, Inna Allaha yuhibbul mulihina fid du'ai. Inna Allaha yuhibbul mulihina fid du'ai. Iaitu bahasanya, aku telah kasih ia akan orang yang bersungguh-sungguh hati di dalam berdoa itu. Jadi yang hadis ini atau hadis ini lam ajid makhrajahu ba'du. Jadi belum dijumpakan takhrij. Nah, ini salah satu maklumat yang perlu dikongsi bersama. Menurut seorang ulama besar hari ini yang bernama Syekh Usamah As-Said Al-Azhari hafizahullah taala, doktor, seorang profesor doktor dari University Al-Azhar Al-Sharif, University Al-Azhar, dia berkata, dia seorang muhadis, salah seorang yang banyak berisytighal dengan ilmu sanad dan ilmu hadis. Dia mengkhabarkan kepada kita, kepada saya terutamanya, dia kata Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi memiliki 2 kitab di dalam mentakhrij Ihya Ulumuddin. Ada satu yang kecil, ada satu yang besar. So yang kecil itu yang dah terbit, yang banyak dinukil orang pada hari ini. Bagaimana dia menemukan hadis yang dan dia ada yang tidak ditemukan lam ajid lahu aslan, contohnya. Aku tidak menemui sumber bagi hadis tersebut misalnya. Itu disebut oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di dalam beberapa hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga orang yang tak faham menuduh bahawa Al-Iraqi sebenarnya tak suka Imam Ghazali. Dan Imam Al-Iraqi dia mengkritik hadis-hadis dalam Imam Ghazali seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan dia menunjukkan bahawa hadis tu hadis palsu dan lain-lain. Jadi dia ni seorang muhadis yang memang menolak Imam Al-Ghazali. Ada yang menuduh macam tu. Padahal menurut Syekh Usamah Al-Azhari, Imam Al-Iraqi sangat memuji dan mengagungkan dan memuliakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka dia ada satu lagi kitab yang belum terbit, masih berupa manuskrip, iaitu takhrij kepada kitab Ihya Ulumuddin yang sebangsa atau versi yang lebih tebal, lebih besar daripada yang telah terbit. Dan ini masih berbentuk manuskrip, belum ditahqiq. Menurut Syekh Usamah Al-Azhari, di dalam kitab ini justru Al-Hafiz Al-Iraqi telah menyambung hadis-hadis yang lain yang belum ditemukan atau yang tidak disinggung oleh Al-Iraqi, ada perbahasannya di dalam kitab yang lebih besar ini. Kita harapkan insya-Allah kitab ini boleh segera terbit, sehingga kita umat Islam di Malaysia ini boleh mengambil manfaat. Sebab itu perlu kepada update, kita panggil update, di mana kitab-kitab daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada negara Arab yang baru-baru perlu untuk transferability. Dia bukan transferability dalam voting. Ini transferability knowledge, di mana ilmu yang ada yang baru terbit, informasi-informasi, kitab, sumber, manuskrip yang baru ditahqiq, ini perlu untuk kita ambil dan kita bawa ke dunia kita untuk menjadi panduan kepada agama kita. Sebab itu saya sebut kawan-kawan yang banyak membahas tentang modernism, postmodernism, threats dan lain-lain. Ini saya kata, kita buat apa nak sibuk dengan benda ni terlalu over, kalau turas itu kita tinggalkan. Tidak boleh. Turas kitab-kitab khazanah ini sebagai sumber agama kita. Kita kena ada kitab ini untuk menjadi asas kepada istinbat dan kajian kita, untuk menjadikannya suatu panduan bagi umat Islam yang datang kemudian. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah perbahasan tentang kitab tersebut, hadis tersebut. Jadi kalau ada yang belum dicumakan takhrijnya, jangan kita terus finalize, say ni tak ada, sesat dan lain-lain. Tidak. Kerana kemungkinan ada data yang belum sampai kepada kita seperti yang telah saya sebutkan itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kesembilan, seyogyanya ia memulai akan doanya itu dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sebaiknya bila dia berdoa, dia mulakan dengan Alhamdulillah, dengan hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin, atau dimulai dengan surah Al-Fatihah, atau dimulai dengan zikrullah. Jadi mula Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Contoh dia. Ini adalah biasa di dalam orang berdoa, dia akan meletak hamdalah kerana ini diajarkan oleh Imam Ghazali berdasarkan daripada sumber-sumber hadis dan lain-lain. Yang mana adab berdoa adalah seperti itu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu disebut di sini oleh Al-Imam Al-Ghazali dan kata Salamah bin Aqwa, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'a illa istaftatahu biqauli subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Subhana rabbiyal a'la al-wahhab, iaitu artinya tiada aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai akan doa melainkan ia memulai akan doanya itu dengan mengata subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Artinya maha suci Tuhan yang maha tinggi, terlebih tinggi yang terlebih memberi akan hambanya. Jadi bila dah habis wirid subhana rabbiyal a'lal wahhab, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik, misalnya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan lagi sunat dimulai doa itu dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula sunat kalau kita mula doa itu, kita mula dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altuhumullaha azza wa jalla hajatan fabda'u bisalati alayya fa inna Allah ta'ala akramu min an yus'ala hajataini fayaqdi ihdahuma wa yaruddal ukhra. Hadis ini mauquf ala Abi Darda. Jadi hadis yang mauquf berartinya kepada Abi Darda menurut Takhrij Al-Iraqi. Setelah itu kepada Rasul tidak ditemukan. Artinya apabila meminta kamu akan Allah Azza wa Jalla suatu hajat, maka mulai oleh kamu dengan selawat atas. Dia mulakan dengan selawat. Sebab itu ada yang doa. Contohnya doa untuk mendapat kesihatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adad. Allahumma salli salatan ka. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tanfariju. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil raghaib wa khuzul khawatim wa sasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lahmatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tunjina biham jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi adadi anwa'i rizqi wal futuhati ya bastar rizqi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Usud alaina rizqa wasi'a min kulli jihati min khaza'ini bi ghairi min makhluqin ba'di falika wa karamika bi ghairi hisab. Itu contoh-contoh yang mana doa tersebut dimulai dengan selawat. Ini berdasarkan hadis ini. Iaitu apabila meminta kamu akan Allah Azza wa Jalla suatu hajat, maka mulai oleh kamu dengan selawat atasku. Maka bahawasanya Allah Ta'ala terlebih murah ia daripada bahawa dipinta oleh seorang akan dua hajatnya, maka memberi ia akan salah suatu daripada dua hajatnya itu, dan ia menolakkan akan yang lain. Yakni Allah Ta'ala itu menerima akan selawatnya itu, maka maha suci ia daripada tiada menerima akan doanya itu. Seperti kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, man arada an yaz'ala Allah hajatahu falyabda bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yas'al hajatahu summa yakhtimu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu salataini wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Artinya, barang siapa berkehendak bahawa ia memohon akan hajatnya, maka hendaklah ia memulai dengan selawat atas Nabi SAW. Kemudian meminta ia akan dia hajatnya. Kemudian menyudahi ia dengan selawat atas Nabi SAW. Maka bahawasanya Allah Azza wa Jalla menerima ia akan dua selawat itu, dan Allah Ta'ala itu terlebih murah ia daripada bahawa meninggalkan ia akan barang yang antara dua selawat itu. Hadirin wal hadirat,
Hafizakumullah. Syahdan. Sunat pula dimulai doa itu dengan katanya, Subhana rabbil alil a'lal wahhab, la ilaha illa wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini. Jadi bila dimulai doa itu dengan dia doa itu dulu. 3 kali. Kemudian dikatanya, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitanir rajim wa syirkihi. Ini artinya, wahai Tuhanku yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang hadir, iaitu Tuhan segala sesuatu yang memiliki akan dia. Naik saksi aku bahawasanya tiada Tuhan hanya Engkau. Aku meminta peliharakan dengan Dikau daripada kejahatan diriku dan daripada kejahatan syaitan yang kena rejam dan daripada kejahatan syiriknya. Kemudian dikatanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Artinya, wahai Tuhanku, bahawa aku memohonkan ampun dan afiat di dalam agamaku dan di dalam duniaku dan di dalam ahliku dan di dalam hartaku. Allahumma astur aurati wa amini rawati wakshif kurbati waghfir zallati. Artinya, wahai Tuhanku, tutupi olehmu akan auratku dan amankan olehmu akan takutku dan hilangkan olehmu kesusahanku dan ampuni olehmu akan kesalahanku. Ini doa dia. Dan ketahui olehmu bahawa doa itu amat banyak, maka hendaklah membeningkan, iaitu menentukan dengan barang yang engkau lihat akan dirimu itu, di dalamnya itu hadir hati. Jadi bila kita doa tu, kita bayangkan apa yang kita nak tu, kita letak dalam hati kita. Supaya khusyuk tu datang, kita minta kepada Allah, Ya Allah, ikdi hajati hadihi, Ya Allah, ana as'aluka, Ya Allah, dan lain-lain. Hadir hati. Hadirin wal hadra hafizahullah. Dan setengah daripadanya ialah doa Nabi Khidir dan doa Nabi Ilyas alaihimussalam, iaitu apabila berdapat keduanya di dalam tiap-tiap musim, maka tiada bercerai keduanya itu, melainkan membaca keduanya itu akan doa, iaitu Bismillahi, Masya Allahu la quwwata illa billah, Masya Allahu kullu ni'matin faminallah, Masya Allahul khairu kulluhu biyadillah, Masya Allahu ma yasrifus su'a illallah. Artinya, dengan nama Allah, barang yang dikehendaki Allah itu nescaya jadi. Tiada upaya melainkan dengan Allah. Barang yang dikehendaki Allah itu nescaya jadi. Segala nikmat itu maka iaitu daripada Allah. Barang yang dikehendak Allah Ta'ala itu nescaya jadi. Segala kebajikan itu sekaliannya itu jadi kerana kudrat Allah Ta'ala. Barang yang dikehendaki Allah Ta'ala itu nescaya jadi. Tiada yang menghilangkan kejahatan itu melainkan Allah Ta'ala. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Ini adalah salah satu doa, iaitu membaca. Doa dia seperti ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani kepada kita. Lalu disebut pula disebut di sini, dan barang siapa membaca doa ini pada tiap-tiap pagi 3 kali, nescaya sentosa daripada terbakar dan sentosa daripada karam dan sentosa daripada kecurian. Masya Allah. Ini yang menjadi tajribah daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani kepada kita semua. Kita panggil tajribah. Tajribah itu telah dicuba berulang kali oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, maka dia bagilah. Jadi adalah tidak benar orang kata, macam mana nak boleh kata fadilat doa tertentu kalau tidak ada sumber dari Quran dan Sunnah. Kadang-kadang fadilat itu adalah daripada tajribah. Dipanggil mujarrabat, benda yang dicuba ulang kali. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala yang dijadikan idola oleh mereka-mereka yang mudah untuk membida'ahkan amalan-amalan umat Islam, Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri dia pernah ada mujarrabat.
Dia ayat sesuatu ini dia baca, bila dia kena sesuatu dia baca tu. Misalnya, yang mana itu tidak ada sumber daripada Quran dan Sunnah. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya berjudul Bustanul Arifin. Jadi Imam Nawawi ini ada kitab tasawuf yang basic, nama dia Bustanul Arifin, iaitu taman kebun orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab tasawuf dia. Jadi dia meriwayatkan, yang diriwayatkan daripada salah seorang ulama sufi, iaitu Abu Siraj At-Tusi atau Abu Qasim Qushairi, yang diambil dari Abu Siraj At-Tusi. Kalau tak salah macam tu. Kalau seseorang itu kehilangan barang, maka dia doalah, ya apa, saya lupa ayat tersebut, iaitu ya jami'an nasi, ya jami'an nasi fi yaumil la raiba fihi ijma' baini wa baina talati. Tu hadirin wal hadir hafizakumullah. Wahai Tuhan yang mengumpulkan segala sesuatu, yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan baginya, itu hari kiamat. Ijma', kumpulkanlah antara aku dan antara barang yang aku hilangi tersebut. Itu dia suruh baca banyak kali sampai dapat. Itu insya-Allah barang yang dihilang pada waktu itu dapat dijumpai, insya-Allah. Itu nama dia. Macam mana boleh kata macam mana boleh kata ini adalah macam mana boleh kata ada fadilat tertentu? Ini tak ada dalam Quran dan Sunnah dan lain-lain. Kita jawab, ini adalah tajribah. Ini adalah mujarrabat, tajribah yang telah dilakukan oleh Al-Imam Nawawi dan ternyata mujarrab, iaitu berlaku. Ini kita kata, iaitu berlaku, maksud dia makbul lah. Makbul. So apa masalah dia? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu dia sebut di sini, dan barang siapa membaca doa ini pada tiap-tiap pagi 3 kali, nescaya sentosa daripada terbakar, dan sentosa daripada karam, dan sentosa daripada kecurian. Ke-10, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu adab yang batin. So dia ada adab yang batin, dan iaitu asal daripada diterima akan doa itu, iaitu hendaklah ia taubat daripada maksiat. Dia kena taubat daripada maksiat dan mengembalikan sesuatu yang dizalimnya, yakni yang dianiainya itu, kepada orang yang empunyanya, dengan berhadap hatinya itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kena azam, dia kena letak dengan harapan seperti itu. Dia kena betul-betul untuk meletakkan niat tersebut di dalam hatinya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita sudah selesai membaca tentang adab-adab dalam doa dan lain-lain, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, pada minggu bulan yang akan datang, kita akan masuk tentang kelebihan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa kita dan lain-lain atau secara umum, sehingga selesai daripada perbahasan tentang iaitu adab berdoa, dan kita insya-Allah akan masuk pada perbahasan iaitu bab ke-10 pada menyatakan wirid-wirid dan tertibnya. InsyaAllah segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.